Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, ni kita terus pergi soalan nombor 1. Okey, isikan nombor yang berikut berdasarkan pola. Kalau tengok pola ni sebenarnya 10 pergi ke 12 kan, tambah 2, tambah 4, tambah 6, macam ni pola dia. Sampailah hujung 40 tambah 12, so jawapan dia 52. Yang ni senanglah, saya rasa nombor 1 ni senang untuk kamu faham. Okey, nombor 2. Nombor 2, Cikgu Lee mengagihkan 116 gula-gula kepada kelas 5A, 5B, 5C. Kelas 5B mendapat 2 kali ganda gula-gula daripada kelas 5A. Jadi, kita letakkan bilangan gula-gula untuk kelas 5A ni sebagai Y. Okey, jadikan dia sebagai anu. Itu je cara dia. Memang dalam soalan Olimpiad ni banyak main anu. Anu ni kalau dalam sekolah menengah kita ada topik anu je, menyelesaikan mencari anu-anu. Tajuk dia persamaan kuadratik. Jadi ini yang kamu kena belajar. Nak hadap Olimpiad ni memang kita banyak kena guna silibus ataupun sukatan pelajaran sekolah menengah. Okey, so tadi cikgu cakap jadikan bilangan gula-gula 5A ni sebagai anu. Kita kata anu dia Y. Kita tak tahu berapa tapi kita kata anggaplah sebagai Y. Jadi bilangan gula-gula untuk kelas 5B ialah 2 kali Y. Sebab 2 kali ganda daripada kelas 5A. Dan kemudian kelas 5C mendapat 16 lebih gula-gula daripada kelas 5B. Okey, jadi 5B 5C ni bilangan gula-gula dia sama dengan kelas 5B. Jadi saya letakkan 2 darab Y. Saya salin semula menunjukkan sama. Cuma kelas 5C ni dia ada lebih sebanyak 16 biji. Okey, kemudian dari sini kita boleh mencari bilangan 5A. Daripada hubungan anu-anu ini, mula-mula kita tengok baki dulu. Daripada 116 jumlah biji gula, tolakkan siap-siap yang 16 biji lebih pada kelas 5C. So, baki yang tinggal kita akan bahagi dengan 5 bahagian. Kenapa 5 bahagian? Sebab kelas 5A mendapat 1 bahagian. Kelas 5B 2 kali ganda maksudnya 2 bahagian. Dan kelas 5C 2 kali ganda. Cuma lebih tadi kita dah tolak kat sini. So, kelas 5C pun 2. Jumlahnya 2, 2, 1 jadi 5. Jadi 100 bahagi 5. So, jawapan kita dapat 20. Okey. So, jawapan untuk nombor 2 ialah 20. So, begini caranya. Kalau cikgu pergi video ni laju, nanti awak boleh ulang-ulang balik. Ulang-ulang sampai faham. Kalau tak faham, PM WhatsApp cikgu. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya soalan nombor 3. Dalam gambar di bawah terdapat beberapa segi empat tepat yang mengandungi tanda bintang, simbol bintang. Okey. How many rectangle contains X? Terdapat berapa segi empat tepat yang mengandungi simbol ataupun corak bintang ni. Kita tengok satu-satu daripada menegak. Menegak ni tegaklah. Dari atas ke bawah tegak. Kita tengok berapa segi empat tepat yang kita boleh dapat. Pertama, yang ini. Okey, iaitu dari sini ke sini. 1. Kemudian bintang atas bawah kosong, iaitu gabungan 2 segi 4 ni. Kemudian yang ini 3 kotak. 3 kotak ni kalau digabungkan pun akan membentuk segi 4 tepat. Okey, itu dah 3. Kemudian kita tengok melentang. Melentang begini ataupun mendata. Melentang kita ada satu bentuk yang dalamnya ada 4 segi 4 kecil. Tapi kalau kita gabungkan, bayangkan dalam ni tak ada sisi dah lah. Kita gabungkan cantum, semua bentuk ni lah. Yang ni 3, dari sini ke sini. 3 kotak je. Dan seterusnya yang bawah ni hanya ada 2. 1, 2. 1, 2. Perhatikan semua segi 4 tepat yang kita bentuk, mesti wajib syarat dia ada bintang ni.
Okey, itu dah 3 untuk melintang dan tengah, iaitu kawasan tengah ni, ya. Kita ambil 4 segi 4 tepat ni. Dah membentuk 1 segi 4 tepat dan satu lagi yang terakhir yang paling kecil lah. Okey, jadi semuanya ada 8. Okey, seterusnya soalan nombor 4. Lisa sedang membeli alat tulis di sebuah kedai buku. Dia mendapati bahawa dia mempunyai baki 20 sen selepas membeli 2 buku latihan, 2 pen biru. 2 set. Kalau dia membeli 1 buku latihan lagi dan 1 pen biru lagi, dia akan hutang pula RM20. Maknanya dia tak cukup duit RM20. Tapi dia bayangkan kalau 20 sen baki ni dicampur, bermaksud dia beli lagi 1 pen dengan 1 buku tu. Ni dia beli lagi 1 pen biru dan 1 lagi buku latihan. Jumlah dia sebenarnya RM1.40. Sebab dia hutang RM1.20, dia ada baki 20 sen. Kalau jumlahkan ni RM1.40. Jadi wang yang dibawa ialah, sebab 2 set wang yang dibawa kita nak kira pada asalnya. Wang yang dia bawa, soalan tanya berapa banyak wang yang dibawa. Dia tak tanya berapa dia hutang. Wang asal yang dia bawa, itu yang fokus kita kena kira. Yang dibawa bermaksud yang dia dapat belilah 2 buku latihan dengan 2 pen biru tambah dengan baki 20 sen. Jadi, satu set, kalau 1 set, 1 pen, 1 buku RM1.40. Kalau 2 set, kita darab 2 dan tambah dengan baki 20 sen. Jadi, jumlahnya ialah RM3. Jadi, letakkan nanti kalau dalam Google Form tak payah letak RM, kita letak angka 3 sahaja. Okey. So, kita terus soalan seterusnya. Ali menulis semua nombor yang mengandungi digit 3. Nombor yang dibentuk tu mesti ada digit 3, wajib. Seperti yang ditunjukkan di bawah. Apakah nombor ke-20 yang ditulis olehnya? Maknanya setiap nombor yang dibentukkan tu mesti ada digit 3. Okey, kita tengok. Selepas 31, dia nak nombor ke-20. Apakah nombor ke-20? So, kita salin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okay. So, lepas 31, 32, 33, 34, 35, 36. Okay, terus 40 tak boleh sebab 4 dengan sifar. Dia mesti ada 3. Sebab tu dia next number is 43, 53, 63. Sampailah awak dapat nombor yang ke-20 ialah 103. Kalau tak faham, awak kena go through balik satu-satu salin Fahamkan. Seterusnya. Nombor 6. Tahun ini bapa berumur 44 tahun. Tahun ni dia bapa berumur, B ni bapa berumur 44 tahun. Umur 3 anaknya ialah 11 tahun, 10 tahun, 9 tahun. Kalau kita jumlahkan 11 tambah 10, 21, 21 tambah 9, 30 tahun. Jadi umur anak 30. Selepas berapa tahun baru umur bapa akan sama dengan hasil tambah umur ketiga-tiga anaknya. So kita naikkan umur bapa serentak ataupun bersaing. Kita naikkan juga umur ketiga-tiga anak dia ni. Mengikut setiap tahun kita naikkan. Kita katalah umur bapa ada 44. Bila next year, tahun depan 45 dah kan. So anak dia mestilah, jumlah umur anaknya mestilah 33. Kenapa 33? Sebab 3 orang. Setiap orang kan naik umur setahun-setahun. Okay. Sebab tu jadi 33, 46, 36, 47, 36 tambah lagi 3 jadi 39. Begitulah sehingga kamu dapat jumpa pasangan nombor yang sama. Jadi jumlah umur bapa dia 51 sama dengan jumlah ketiga-tiga umur anaknya. Jadi selang berapa tahun ni? Selang berapa tahun? Jadi kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sebab itu jawapan dia 7. Ataupun kita boleh juga tolak 51 tolak 44. So jawapan 7. Okey. Kita teruskan nombor 7. Lili dan Mutu masing-masing mempunyai beberapa gula-gula. Mereka mempunyai gula-gula yang sama banyak selepas. Ayat ni sangat penting.
jumlah gula-gula mereka akan jadi sama banyak hanya selepas Lily makan separuh daripada gula-gulanya dan Mutu kena makan 1/3 daripada gula-gulanya. Carikan nisbah gula-gula yang dimiliki oleh Lily kepada gula-gula yang dimiliki oleh Mutu. So, Lily nisbah Mutu. Okey, kita kena cari nisbah. So, macam mana nak cari? Kita perhatikan Lily makan separuh. Jadi, baki dia mestilah separuh lagi. 1/2. Mutu makan 1/3. Kalau jumlah keseluruhan Mutu, kalau kita tengok daripada penyebut, mestilah jumlah asal 3/3. Jadi, baki yang dia belum makan ialah 2/3. Kemudian, kita nak jumlahkan asal sebab apa? Cari nisbah gula-gula pada asalnya. Maknanya, jumlah ataupun pecahan gula-gula yang belum dimakan lagi pada asalnya. So, Lily separuh dimakan tadi, separuh baki. Jadi, bila kita jumlahkan sepatutnya beginilah 1/2 tambah 1/2. Mana kalau Mutu 2/3 tambah 1/3, jumlah asal dia 3/3 lah. Kan? Tetapi untuk membandingkan, penyebut mestilah sama. Ini per 2, ini per 3. Jadi, apa yang perlu kita buat? Kita kena, dia punya triknya kat sini. Sama. Bakinya, baki Lily dengan baki Mutu, walaupun pecahannya berbeza, 1/2 dengan 2/3, tapi kita kena fahamkan ayat ni, apabila mereka berdua dah makan 1/2 Lily, 1/3 Mutu, baki yang tinggal bilangan gula-gula mereka ialah sama banyak. Ya, jadi maksudnya 1/2 dengan 2/3 ni bilangan biji gula-gulanya sama banyak. Jadi kita boleh andaikan begini. Jadi kalau 1/2 sama dengan 2/3, kita masukkan ataupun kita gantikan 1/2 kepada 2/3. Jadi sini 2/3, sini 2/3 dan bila kita jumlahkan jadi 4/3. Jadi bila nak buat pembandingan, penyebut mestilah sama. Kita dah samakan penyebut bagi Lily 4 bahagian dan Mutu 3 bahagian. Sebab itulah nisbahnya ialah 4/3. So, ini jalan kerja untuk soalan ni. Ya. Seterusnya, soalan dia banyak melibatkan simbol ataupun anu-anu yang kita kena bawa masuk ke dalam persamaan ataupun nilai-nilai yang lain. Macam tu. Okey, takrifkan nombor 8 satu operator baru seperti simbol ini mengikut peraturan yang di bawah ni lah yang dia dah tetapkan. Kalau A, simbol ini maksudnya kurang. Kalau A kurang daripada B, maka A di sini dan simbol A pada awal lah diletakkan A kurang daripada B. A mesti di depan. Jadi cara nak selesaikan jika situasi A kurang daripada B. A ni kecil, B ni besar. Nak selesaikan ialah 2 darab A tambah B. Okey, kita tengok. Sebaliknya lah, kalau A besar daripada B, A ni besar, B ni kecil, cara nak selesaikan ialah 2 darab A tolak B. Jadi dia minta kita selesaikan mengikut kiraan ini. Ataupun mengikut nilai ni. 3 simbol 5 simbol 10. Kalau kita perhatikan 3 simbol 5. 3 simbol 5 bermaksud 3 ni di depan sebagai A lah. 3 adalah A. 5 adalah B. Jadi kalau 3 kecil daripada 5, kita menggunakan formula yang di atas ni. Ya, A kurang daripada B. Sebab 3 kurang daripada 5. So, kita akan gunakan formula yang A kurang daripada B, iaitu ini. 2 darab A tambah B. So, 2 darab A. A tu tadi 3, turunkan. Tambah B. B tu 5, turunkan. So, kita selesaikan. 6 tambah 5, kita dapat 11. 11 ini kita bawa masuk pada
persamaan seterusnya. Jalan kerja seterusnya kita kena selesaikan dalam kurungan simbol 10 pula. Dalam kurungan ini kita dah selesaikan iaitu ini. Kita dah selesaikan 11. Jadikan yang dalam kurungan ini tukarkan kepada nilai dia iaitu 11. Kemudian kita sambung persamaan kita 11 simbol 10. Simbol 10. Jadi 11 ni dia dah bertukar. Kedudukan A dan B dah bertukar sekarang. A jadi besar, B jadi kecil. So kita akan ikut peraturan ini. A lebih besar daripada B. Kalau A lebih besar daripada B, kita guna peraturan yang ini. 2 darab A tolak pula dengan B. 2 darab A. A kita pada persamaan ini ialah 11 dan B ialah 10. 2 darab 11 tolak 10 tu yang dapat jawapannya 12. Okey? So kalau tak faham awak boleh rewind balik, patah balik dan tonton. Okey, nombor 8, nombor 9. Nombor 9 ni agak senang saja, semua samakan penyebut tapi kena bersabarlah. Kita kena selesaikan sehinggalah ke hujung pecahan ini. Kita tengok satu persatu ya. 1/2 tambah 5/6. Kenapa cikgu buat garisan ini? Ini macam langkah proses kita. 2 ni kena selesaikan dulu. Dah dapat hasil tambah 2, baru masuk pergi pecahan yang ketiga. Okey, dah selesaikan 3 perkara ni, baru masuk perkara keempat. Macam tu kita punya langkah kerja. Okey, hinggalah ke hujung, iaitu pecahan akhir. Jadi, mula-mula 1/2 tambah 5/6, penyebut tak sama, kita samakan penyebut lah. Jadi, 8/6. Sambung dengan pecahan yang ketiga. Tolak 7/12. Okey. Tolak 7/12, samakan penyebut, menjadi penyebut 12. Jadi, 16 tolak 7. 16 tolak 7 dapat 9. 9/12 sambung dengan pecahan seterusnya iaitu tambah 9/20. Penyebut tak sama, so kita samakan penyebut menjadi penyebut 60. Ya, dan atas ni tambahkanlah. Ya, darab macam biasalah. Hasil ini ialah 72/60. Tolak dengan pecahan yang terakhir iaitu 11/30. Samakan penyebut. Okey, kita kena samakan penyebut menjadi penyebut 60. Dan hasilnya kita dapat 50/60. Kita potong sifar, tinggallah 5/6. Okey. So, ini jalan kerja untuk soalan nombor 9. So, kita pergi pada soalan 10. Okey, soalan 10 pun sangat-sangat tricky. Okay, soalan 10 nak selesaikan, kita bayangkan jumlah ataupun luas kawasan yang putih yang tidak berlori ini sebagai anu, iaitu kita namakan anu kita anu kita Z. Okay. X ini adalah luas keseluruhan segitiga ABC. Keseluruhan. Bayangkan Z tak ada dalamnya. Kita kira X ini ialah sebagai luas keseluruhan segitiga ABC. Kemudian Y ini ialah X ini ialah luas kawasan yang berlorik pada segitiga ABC. Tak termasuk yang putih ni. So, Y ialah luas kawasan berlorik yang terkeluar ni. Yang ini je. Dalam segitiga DEF. Okay, DEF. Dia bukan keseluruhan. Y ini hanya yang berlorik sahaja. Okay. Untuk mencari luas X. Okay, kita nak cari luas X. Sepatutnya kalau ikutkan sukatan pelajaran dah tahun 6, nak cari luas segitiga ialah panjang darab lebar bahagi 2. So, dekat sini dia dah beritahu. Dia beritahu DE
Maknanya dari sini ke sini ialah 4 cm. Okey, DE 4 cm, EF pun sama 4. Bukan unit dia tak bagi, hanya angka je 4 juga. Kemudian AB 2 kali DE. Jadi maksudnya AB 8, BC 8. Okey. So untuk kita mencari luas X. Bayangkan kita nak cari luas X, ya. Luas kawasan berlorek, ya, yang X ni tak termasuk yang hitam. Cara dia panjang darab lebar bahagi 2. So 8 darab 8 bahagi 2. Tetapi kita tak nak yang Z sebab itu tolak Z. Okey, dia sama juga dengan, so kita selesaikan, potong 2 dengan 8. Jadi 8 dengan 4, 4 darab 8 sama dengan 32. So kita permudahkan persamaan ini, gantikan ini sebagai 32 hasil pecahan ini. Sebab itu dia jadi 32 tolak Z. Okey, 32 tolak Z. Sama juga dengan luas Y. Panjang darab lebar bahagi 2. So 4 darab 4 bahagi 2, selesaikan, kita dapat 8. Sebab itu dia jadi 8 tolak Z. 8 tolak Z. So luas, soalan minta cari beza luas antara kawasan yang berlorek X dengan Y. Maksudnya beza tu operasi tolak, kan. Jadi luas X lebih besar, kan. Gelap dia kan lebih besar daripada gelap Y ni. Jadi luas X tolak Y sama juga dengan, kita tak tahu lagi, tapi kita ambil saja persamaan ni salin di bawah. So luas X 32 tolak Z. Dalam kurungan kita akan tolakkan dengan luas Y, iaitu dalam kurungan 8 tolak Z. So cara nak selesaikan ni kita menggunakan sekali lagi sukatan sekolah menengah. Ya, dalam tajuk integer. Kamu akan belajar nanti integer. Integer ini adalah simbol operasi apabila dia bertemu, dia akan jadi menghasilkan ataupun menggantikan operasi yang baru. Jika tambah bertemu tambah, dia akan jadi tambah. Tolak bertemu tolak, dia akan jadi tambah. Tambah bertemu tolak, dia akan jadi tolak. Tolak bertemu tambah, dia akan jadi tolak. Ini adalah formula ataupun dia punya peraturan dalam integer. Tapi kalau sekolah menengah kita tak panggil tambah-tambah, kita panggil positif. Dalam integer kita panggil simbol tambah itu sebagai positif, manakala simbol tolak kita panggil sebagai negatif. So positif akan menghasilkan positif. Macam itulah, ya. Negatif akan menghasilkan positif. Dan integer yang berlawanan, positif negatif, dia akan menghasilkan negatif. Sama jugalah, negatif dulu ataupun selepas itu positif juga menghasilkan negatif. Apa maksud cikgu kat sini ialah kita nak selesaikan persamaan ini. Caranya 32 tolak Z disalin. Kemudian integer pada 8 ini sebenarnya ialah positif sebab dia tidak mengandungi simbol tolak. Mana-mana angka yang tidak mengandungi simbol tolak, iaitu sebab dia besar tolak kecil, kan, dia tak ada tolak, kan. Jadi dia adalah integer positif, iaitu tambah. Jadi tolak bertemu tambah akan menjadi tolak 8. Ataupun negatif bertemu positif, dia akan jadi negatif. Kemudian negatif bertemu negatif, dia akan jadi positif. So akhirnya kita akan dapat persamaan yang ini. Okey. Seterusnya kalau kita perhatikan, anu Z kita boleh dimatikan kerana kedua-duanya mempunyai integer yang berlawanan, iaitu kita ada negatif Z dan juga positif Z. So tolak dengan tambah akan, kalau kita tengok sini peraturannya, tolak bertemu tambah, kita kena buat operasi tolak. Jadi kalau Z tolak Z,
Contoh benda yang sama lah. Z dengan Z ni kan sama. Contohlah kita ambil nilai 1. Katalah Z ni 1. 1 tolak 1. Dia akan menghasilkan sifar. Jadi sebab itulah terus saja integer ni kita boleh hapuskan. Kerana apa saja nilai yang sama bila ditolak akan mendapat hasil sifar. Jadi yang tinggal ialah 32 tolak 8. Sebab tu jawapan kita dapat 24. Alright. So ini Seterusnya, kita pergi pada soalan 11. Terdapat berapa integer positif. Integer ni maksudnya nombor bulat. Nombor bulat yang kurang daripada 200 ataupun 200 ke bawah lah. Dia tanya nombor apa yang 200 ke bawah yang memenuhi syarat-syarat berikut. Bersifat palindrom. Palindrom ni maksudnya sama apabila dibaca ke hadapan atau ke belakang. 55. Kalau kita baca dari belakang pun masih lagi 55. 33. Ni dari depan kita baca 3, 3. Dari belakang pun kita baca 3, 3. Ini kita namakan angka ini adalah dalam kumpulan palindrom. Kemudian syarat kedua, tepat-tepat dua daripada digitnya adalah sama. Dua digit sama. Dan dia nak dalam kumpulan nombor itu adalah gandaan 3. Gandaan 3 maksudnya nombor itu boleh dibahagi dengan sifar 3 tanpa baki. Jadi, so kita mulakan daripada 11 lah. 11 menghasilkan dua nombor yang sama. 11, 22, 23, 33. Yang inilah semua nombor ni. Sampailah 191. Okey. Ini yang terakhir lah sebelum 200. Sebab dia nak yang di bawah 200. Tak boleh lebih daripada 200. Okey. Jadi selepas nombor-nombor ini kita senaraikan, kita asingkan, kita pilih pula untuk menepati syarat yang terakhir, yang mana dia mestilah gandaan 3. Iaitu kita jumpa 1 nombor, 2, 3, 4, 5. Okey, kelima-lima nombor ini boleh dibahagi dengan sifar 3 tanpa baki. Sebab itu jawapan untuk nombor 11 ini ialah 5. Sebab ditanya terdapat berapa nombor bulat. Jadi kita kira ada 5 nombor bulat yang memenuhi syarat-syarat soalan 11. Okey. So nombor 11 dan nombor 12. Terdapat maksimum 5 hari Ahad sebulan. Dalam sebulan tu, hari Ahad berulang sebanyak 5 kali. Dalam setahun pula, paling banyak berapa bulan yang mempunyai sama 5 hari Ahad. Okey, so jawapannya, kalau kita nak fikirkan, sebenarnya boleh. Boleh berlaku dalam sebulan Ahad berulang ataupun kita jumpa 5 hari dalam sebulan. Dengan syarat jika 1 Januari, tahun itu 1 Januarinya mesti hari Ahad juga. Baru kita boleh dapat dalam sebulan, kita boleh jumpa dalam sebulan ataupun dalam bulan yang sama. Contohnya dalam bulan Januari, kita boleh jumpa hari Ahad sebanyak 5 kali ataupun 5 hari Jumaat. 5 hari Ahad. Kalau awak rujuk pada kamera pula, rujuk pada kalender. Kalau rujuk pada kalender, okey, syarat dia mestilah Ahad ni Sunday Saya pakai kalender English. Sunday mestilah jatuh pada 1 hari bulan. Baru kita boleh jumpa 5 kali. Okey, Januari ada wujud 5 kali Ahad. April ada, Julai ada, Oktober dan juga Disember. Sebab itu jawapan kita ialah 5 bulan. So 5 sajalah. Kalau kita tengok Februari, Ahad dia hanya jumpa 4 kali je. Okey, March pun tak cukup. Okey, tak cukup. So itulah maksudnya ya. Untuk soalan 12. Okey, soalan 13. Lebih parah lagi. Soalan 13, dia kata,
Okey, jujukan ini, jujukan nombor ini ataupun susunan nombor ini adalah susunan nombor yang mempunyai 18 digit. Di mana Y ialah digit yang sama. Anunya sama. Kalau 3, Y ni 3, 3, 3, 3 macam tu. 5, 5, 5, 5 sampailah hujung. Mestilah sama. Nombor ini adalah gandaan 11. Carikan nilai Y. Kalau tengok jawapannya ialah 5. Bermaksud kalau kita letakkan angka-angka yang lain, katalah kita letak Y itu 1, 9, 1, 8, 1, 7, 1, 6, 1, 5, 1, kan? Kamu bahagikan dengan sifir 11, mesti akan dapat baki. Tak boleh. Sebab itu 1 kita tak boleh guna sebagai Y. Jadi awak kena pilih anu yang tidak kita peroleh, kita tidak peroleh baki setelah kita bahagi dengan sifir 11. Contoh ini cikgu tunjukkan ni. 95 kita nak potong pakai sifir 11. Okey, tempat ke 8. Maknanya 88. 95 tolak 88 baki 7. Okey, kemudian kita cantum dengan nombor seterusnya 78. 78 ada di tempat ke-7 kita pilih 77. So 78 tolak 77 baki 1. Kemudian next kita buat sampailah habis. Ikut aja sama stepnya. So 15 cantumkan 15. Kita pilih tempat pertama iaitu 11. 15 tolak 11 bakinya 4. Cantumkan dengan nombor seterusnya menjadi 47. Pilih di tempat keempat iaitu 44. 47 tolak 44 bakinya 3. Begitulah sampailah digit yang terakhir, ya. Kita dapat 55 iaitu di tempat ke-5. Jadi kita membuktikan bahawa Y ini ialah 5 kerana bila kita bahagi tiada baki. Okay, so yang ini awak kena try and error lah. One by one. Buat satu-satu. Kalau Y awak pilih 1, bila awak bahagikan dapat baki, bukan. Pilih 2, jadikan Y itu 2, kemudian awak bahagi dengan 11, dapat baki pun tak boleh. Sampailah kita jumpa pilihan jawapan Y sama dengan 5. Okey. 13. Kita pergi 14. Carikan nilai baki 8. Ini lebih parah ya, sebab korang belum belajar lagi. Yang ini korang tak tahu apa benda ni. Ini adalah kuasa, ataupun kita panggil pemfaktoran. Kalau dalam sekolah menengah, silibusnya dalam tajuk pemfaktoran ataupun indeks. Okey, 8 punca kuasa 2019. Okey, dia kuasa ni ataupun indeks ni ditulis dengan angka yang lebih kecil sedikit tapi di sebelah atas nombor bulat tu. Dia suruh carikan nilai 8 gandaan, gandaan 2019 apabila dibahagikan oleh 7. Apa maksud pemfaktoran ni? Maksud pemfaktoran ni, contohnya saya ada 8 kuasa 3. Maknanya 8 ini didarabkan 3 kali. 8 darab 8 darab 8. 8 darab 8, 64. 64 darab 8, 512. Ini maksudnya indeks ataupun pemfaktoran. Kuasa nombor di atas ini menunjukkan gandaan berapa kali kita kena darab. Tapi kalau kita tak jumpa cara yang cepat, korang bayangkan 8 nak digandakan sebanyak 2019 kali. Tak tahulah tahun bila siap. Kan? Jadi ada cara yang ringkas, iaitu yang ditunjukkan yang saya share dalam video dalam WhatsApp kumpulan kita pun saya ada share. Ringkasannya yang cikgu ni ajar. Okay, yang cikgu ni ajar. Ini ringkasan dia. Okay, yang atas ni jadual digunakan jika baki. Kita dapat sifar. Okay, jadual ini kita gunakan jika nombor bulat dia. Nombor bulatnya tadi kita 8 kan. Nombor bulat kita adalah 8. Nombor bulat 8. Jadi kita tengok pada jadual yang cikgu ini dah buat. Jadual ni memang tetap untuk indeks. Okay. Kalau nombor bulat 8, kita tengok dia punya cyclosity. Cyclosity tu maksudnya dia punya
corak. Okey. Corak Corak dia akan 8426. Dia akan 8426, 8426, 8426 dia akan berulang. Maksud saya kat sini, kalau contoh kita ada, saya fahamkan awak corak. Tak payahlah fahamkan corak. Yang penting cyclicity dia. C dia ni Yang penting C dekat sini. Kita nak tengok jadual yang ini. Okey. Kalau nombor bulat dia 8, dia punya jalan kerja seterusnya kita kena bahagi 4. Kalau nombor bulat 5, kita kena bahagi 1. Kalau nombor bulat 3, kita kena bahagi 4. Kalau nombor bulat 4, kita kena bagi 2. Ini survey dia dah tetap. Survey untuk tajuk pemfaktoran ataupun indeks. Okey. Kita tengok kita punya ni 8. Kan? Kalau 8 tadi kita kena bahagi berapa? Kalau 8 kita kena bahagi 4. Okey. Sebab itu pada jalan kerja cikgu tunjukkan nombor gandaan ini 2019 ni kita kena bahagi 4. Bukannya 8 yang kena bahagi 4. 8 ni kita salin semula. Gandaan atas dia ni kita kena bahagi 4. So, bila kita bahagi 4 kita dapat 3. Okey. 3 ini yang kita kena jadikan kuasa yang baru. Okey. Jadi dah berubah. 8 2009 tadi dah jadi 8 kuasa 3. Okey. Jadi, cara nak selesaikannya. Sebab itulah jadual ni bagus. Sebab jadual ini dia dah ada survey dia yang tetap. Kan? Supaya kita boleh kira apa saja gandaan dengan lebih cepat. Okey. So, sebenarnya nak selesaikan ini, tak perlu nak gandaan sampai 2019 kali. Sebenarnya dia akan sama je nilai dia dengan ini. Jadi 8 darab 8 darab 8, 512. Kalau bagi 7, dapat baki 1. Sebab itu jawapan kita 1. Sebab dia tanya, carikan nilai baki. Dia nak baki. Kalau dia kata cari hasil bahagi 7, awak kena letak 512 lah. Baki 1. Tapi sekarang dia hanya tanya nilai baki. Jadi hasil bahagi kita tu bakinya 1. Jadi jawapan akhir kita ialah 1. Okey, 14 dah. Seterusnya, ini mudahlah. 30 cube ni disusun. Sebelum ni pun kita pernah bincangkan soalan yang corak lebih kurang macam ni. Cuma daripada segi penyusunan cube tu disusun berbeza-beza. Untuk kali ni cube-nya disusun begini. Jadi untuk baris pertama ataupun tapak bawah sekali ni, okey, corak dia ialah ini. Jadi kita susun yang pertama sekali ni sebagai merah. Di sinilah yang pertama merah. Jadi kita selang-selikan. Kita tak nak dia bertemu. Merah dengan merah tak boleh bertemu. Jadi menghasilkan inilah untuk tapak. Okey, bentuknya begini. Ada 8. Untuk yang kedua ataupun baris kedua, yang ini. Baris kedua ni. Okey. Baris yang kedua begini. Kita dapat 6. Kalau tak faham, awak boleh buka balik video, awak tengok rewind balik pelan-pelan. Okey, yang ketiga ataupun baris ketiga yang ini. Dia ada 4. Lepas tu terjulur sikit 1. Sebab tu bentuk macam ni, 4 terjulur sikit 1. Kita dapat cube merah 2. Dan juga yang terakhir yang di atas sekali ada sketul di atas. Sketul ini ialah merah kerana apa sketul tu merah? Sebab untuk baris yang ketiga, yang hujung sekali itu, iaitu yang di atasnya ada cube yang terakhir ni, dia adalah biru. Ini dia. Biru, jadi atasnya mestilah merah. Mesti berselang-seli. So, kesimpulannya bila kita jumlahkan semua, kita dapat 17. Okey. So, awak kena imagine. Yang ni awak kena imajinasi. Lorikkan dan imagine. Awak boleh nampak.
Okey, seterusnya. Ini memang sangat mengelirukan. Tapi kalau kita baca pelan-pelan, ya, kalau nanti awak baca semula soalan daripada awal sampai akhir, fahamkan betul-betul, bayangkan situasi mereka, situasi cerita ini, awak bayangkan macam dalam cerita TV. Okey, baru awak boleh faham. Ali datang dulu kan, kemudian Benny, kemudian akhir sekali Carmen. Untuk ringkaskan, cikgu pergi terus pada Carmen. Sebenarnya kita nak cari titik macam mana kita nak mengira jawapan akhir. Kita kena berpandukan pada individu yang terakhir sekali datang ke dusun itu, iaitu Carmen. Carmen, ya, dia membahagikan buah mangga kepada 3 bahagian apabila dia menyedari bahawa terdapat 1 mangga yang lebih. Okey. Jadi bila 1 mangga lebih, maksudnya dia membahagikan sama rata kan, jadi setiap orang dapat 1. Jadi sebenarnya bila tibalah sekali Carmen tu, buah yang tinggal sebenarnya hanya ada 4. Okey, berbalik kepada Benny. Berbalik kepada Benny pula. Kita tengok Benny. Dia membagikan buah mangga kepada 3 bahagian apabila dia menyedari terdapat 1 mangga yang lebih. Okey. Kenapa cikgu letak Benny ni sebagai 4? Sebab 1 bahagian yang dia tinggalkan itulah yang Carmen asingkan. Jadi, korang bayangkan yang ini bahagian yang Benny bawa keluar daripada dusun. Yang ini adalah bahagian yang Benny tinggalkan. Jadi Benny tinggalkan ada 4. 1 baki tu dia makan. Jadi tinggal 4. Bila Carmen datang, tinggal 4 kan. Sebab itulah Carmen bahagikan pula kepada 3 bahagian. Jadi seorang dapat 1 je. Baki yang lebih ada 1 pada Carmen. So baki yang lebih tu Carmen makan tak? Dia makan yang lebih. Seterusnya pula, baru kita boleh pergi pada yang asal, pada Ali, orang yang pertama sampai. Orang yang pertama sampai mestilah tinggal 1 bahagian. 1 bahagian ni yang Benny, 1 bahagian yang Ali tinggalkan. So Ali keluarkan 1, 2, 1 bahagian ni Ali tinggalkan. Ada 13. Yang baki ada 1 lebih, Ali makan. Jadi ada 13 biji inilah yang Benny bahagikan kepada 3 bahagian dan ada 1 baki. Sebab itulah 4 tambah 4 tambah 4, 12 tambah 1, 13. Jadi keseluruhan sebenarnya macam mana nak cari yang asal? Keseluruhan terletak pada situasi Ali yang asal. 13 darab 3 tambah 1 yang baki dia makan. Jadi yang asal keseluruhan ialah 40. Okey, korang? Cikgu harap korang faham lah. Dia memang agak keliru sikit. Kalau tak faham, ulang balik video ni tengok. Okey, seterusnya. Okey, ini soalan terakhir. Seterusnya. Ada lagi sini. Oh, ada 2 lagi. 10 pelajar disenaraikan mengikut markah matematik mereka. 4 pelajar yang mempunyai skor yang tertinggi mempunyai purata 94 markah. 6 pelajar yang mempunyai skor yang terendah mempunyai markah purata yang 6 markah lebih kurang daripada markah purata 10 pelajar. Ini kiraan kita nak kira purata. Purata, macam mana nak kira purata? Kalau darjah 6 kita belajar, nak kira purata kan kita kena jumlahkan semua, kemudian bahagi dengan berapa bilangan. Okey, kita tengok purata untuk 10 orang murid. Purata untuk 10 orang murid ialah 376 tambah X. X ini ialah jumlah markah. Kita bayangkan X ni sebagai anu. Anu. X itu ialah jumlah markah 6 murid terendah. Okey. Macam mana kita boleh dapat 376?
adalah daripada maklumat yang pertama yang diberi, iaitu maklumat kedua ya. Maklumat kedua yang diberi pada ayat kedua, 4 pelajar yang mempunyai skor yang tertinggi mempunyai purata 94. Jadi jumlah markah untuk 4 orang yang teratas tu ialah 94 darab 4. Sebab itu kita dapat 376. Jadi markah 4 orang tambah dengan markah 6 orang. Sebagai anu markah 6 orang. Bagi dengan 10 sebab kita nak cari purata untuk 10 orang. Jadi kalau kita tolak dengan 6, purata tu kita tolak dengan 6, dia sama juga dengan markah purata anu per 6. Anu per 6 ni maksudnya jumlah markah 6 murid tu kita bahagi dengan 6. Maksudnya ini adalah X per 6 adalah cara untuk mencari purata 6 orang murid. Okey, yang ini pula jumlah purata 10 orang. Kalau nak sama dengan jumlah purata 6 orang, kita kena tolak 6 orang tu lah. Okey. Jadi, yang ini kamu kena selesaikan mengikut persamaan kuadratik. Ini pun korang tak belajar lagi. Jadi, cikgu terangkan ni, cubalah fahamkan. Seboleh-bolehnya cuba fahamkan Cikgu try terangkan semudah untuk kamu faham lah. Okey. Untuk yang pertama, kita kena pindahkan tolak 6 ini ke sebelah persamaan di sebelah kanan. Jadi tolak bila dipindahkan dia akan jadi tambah. Dia kena bertentangan, kan? Kemudian kita dapat X per 6 tambah 6 per 1. Kenapa per 1? 6 per 1 sama juga dengan 6. Sebab kita nak samakan penyebut nanti Maka bila kita dah pindahkan tolak 6, yang tinggal di sebelah kiri ialah ini saja. So kita salin di bawah. Kemudian kita samakan penyebut. 1 darab 6 lah. Kita samakan penyebut. So dia jadi 1 darab 6, 6 darab 6. Sebab itu dia jadi X tambah 36. Kemudian yang ni salin balik semula. Okey, kemudian kita nak selesaikan persamaan kuadratik ni dengan cara bila kita dah berjumpa pecahan sama dengan pecahan, kita akan buat darab silang. Jadi 6 kena darab dengan 376 tambah X. So saya letakkan ringkasan begini. Dan 10 pula kena darab dengan nilai yang ada di sini. Jadi 10 kena darab yang ini. So nak selesaikan, kita akan darab satu-satulah. 6 darab 376, kita dapat 2256. Kemudian 6 darab X, kita tak boleh selesaikan. Kita akan tulis sebagai 6X. Okay, begitu juga 10 darab X, dia akan jadi 10X. Okay, kemudian 36 darab 10, dia akan jadi 360. So, nak selesaikan seterusnya, kita kumpulkan nombor bulat dengan nombor bulat. Kumpulan yang ada anu dengan kumpulan yang ada anu. So, dia akan jadi salin dulu 2256. 360 ni dia di sebelah kanan. Simbol dia tambah. Bila dipindahkan ke kiri, dia akan jadi tolak 360. Begitu juga yang berlaku, salin dulu 10X, dia tak berubah, dia masih di tempat kanan. Okey, ini kanan, ini kiri Sama dengan ni umpama macam dinding yang memisahkan kanan dan kiri. So 10X, kita nak pindahkan tambah 6X ke sebelah kanan. So tambah dia akan jadi tolak 6X. So, baki yang tinggal 10X tolak 6X jadi 4X. Dan ini baki ialah 1896. So, akhir sekali nak dapatkan X ialah sebab 4X ni maksudnya 4 darab X. Apabila darab, kita nak pindahkan ke sebelah, dia akan jadi bahagi. Sebab itulah 1896 bahagi 4, kita dapat 474. 474 ini ialah apa tadi? Jumlah markah 6 orang terendah tu tadi. So, soalan minta apakah markah purata 6 pelajar terendah.
So, nak cari purata jumlah 6 orang murid tu, yang terendah tu, bahagi dengan 6 lah. Sebab itu kita dapat jawapannya 79. Okay. So, kalau tak faham, ulang-ulang balik lah. Ulang-ulang balik video ini. Kalau tak faham juga, cuba minta bantuan ibu dan bapa. Saya tahu ada juga ibu bapa awak yang dah belajar matematik dulu, belajar tinggi juga sampai calculus. Boleh juga tanya ibu bapa. Okey, kalau tak faham lah. Okey, next. Yang terakhir, soalan ini. Okey, soalan ini dia menggunakan kaedah ni saya tak ingat tajuk dalam silibus ataupun dalam sukatan tahun 6. Tapi dia adalah tentang apa kita panggil tu? Selisih. Ataupun selisih ni ataupun cantum. Dia cantuman lah. Macam selisih. So, kita kena cari mengikut kaedah ini sebenarnya. Okay, kita tengok masalahnya dulu. Kisahnya. Sekolah rendah Aizin menganjurkan satu pertandingan pengetahuan am yang mengandungi 3 soalan A, B dan C. Ni soalannya A. A ni untuk bulatan ini, kita wakilkan sebagai ini. Bulatan yang kedua ini ialah B. Bulatan yang ketiga ialah C. Okay, kalau kita baca soalan tu, kalau tak faham, korang kena baca soalan berulang kali 100 murid yang menyertai, maknanya jumlah keseluruhan ini, ketiga-tiga A, B, C ialah 100. Okay, untuk soalan A, 62 orang murid menjawab soalan A dengan betul dan terdapat 6 murid yang hanya menjawab soalan A dengan betul. Maknanya 6 orang murid ni, soalan B dengan soalan C dia salah. Soalan A je dia betul. Jadi, pada bahagian bulatan ini, mana yang bercantum pada bahagian ini, maksudnya bilangan murid yang ada di dalam bulatan Y ini ataupun dalam kawasan Y ini, dia betul menjawab A dengan B. Sebab cantuman ini hasil cantuman A dan B. Kawasan Y ni Kawasan W adalah cantuman. Ini kawasan W. Adalah cantuman daripada bulatan A dan C. Maknanya W, untuk W adalah bilangan murid yang berjaya menjawab soalan A dan C dengan betul. Okay. Untuk kawasan Z adalah cantuman daripada bulatan A dan B. C dan B. Jadi, bilangan Z ini ialah bilangan murid yang berjaya menjawab soalan C dengan B dengan betul. Manakala untuk kawasan X. Kawasan X ini adalah cantuman ketiga-tiga bulatan. Jadi, X ini adalah bilangan murid yang berjaya menjawab ketiga-tiga soalan A, B dan C dengan betul. Okay. So, cikgu harap kamu faham. Kalau tak faham, rewind balik. Dengar balik apa cikgu cakap ni. So, ini pembahagian secara spesifik bilangan-bilangan murid yang berada pada sesuatu kawasan. Okay. So, macam mana nak selesaikan? Yang kita tahu, maklumat awal yang kita tahu adalah kalau kita gabungkan semua ini, keseluruhan mestilah 100. Betul tak? So, W tambah X tambah Y tambah Z tambah 6 tambah 5 tambah 11 mestilah mendapat hasil 100. So, sebab itu cikgu buat untuk persamaan yang pertama, W tambah X tambah Y tambah Z mestilah 100. Kan? Tetapi kita kena tolak dengan 22. Iaitu daripada ini. Ini. Kita kena jumlahkan dulu. Asingkan dulu yang kita dah kenal pasti ni. 6 murid jawab A je yang betul. Jadi B dia tak kena. Hanya 6 murid ni dia tak kena.
B kawasan ni, kawasan 6 ni yang ini saja. Dia tak boleh lepas pun garisan ni. Garisan purple ni dia tak boleh lepas pun. Sebab dia hanya berjaya jawab soalan A saja, 6 orang ni. Begitu je dengan B. Sebab itu kita jumlahkan dulu, asingkan siapa yang kita dah kenal pasti ni jumlahnya 6, 5, 11 ialah 22. So, 100 tolak 22 ialah 78. Maksudnya, W tambah X tambah Y tambah Z ialah 78. Okay. So, W tambah X tambah Y tambah Z ialah 78. Kemudian, lagi yang kita kena cari ialah untuk setiap kumpulan ni. Okay, macam mana kita nak cari A? Okay, A ni yang kita tahu, A, keseluruhan A mestilah, kalau tengok soalan asal, A 62 orang murid menjawab soalan A. Jadi, jumlah murid yang berjaya menjawab soalan A mestilah 62 orang. So, kumpulan A adalah bulatan A ni. Siapa-siapa yang masuk dalam bulatan A ni, kalau dijumlahkan mestilah 62. So, W tambah X tambah Y tambah 6 sama dengan 62. So, untuk jalan kerja untuk pengiraan A, W tambah X tambah Y tambah 6 sama dengan 62. So, kita nak ringkaskan persamaan kita ini. W tambah X tambah Y sama dengan 62. Tambah 6 di bawah menjadi tolak 6. So, 62 tolak 6 dapat 56. Jadi, W tambah X tambah Y sama dengan 56. So, persamaan ini sangat penting. Kita akan gunakan nanti. Okay, seterusnya, kita cari pula B. Okay, untuk B, X tambah Y tambah Z tambah 5 sama dengan 56. X tambah Y tambah Z tambah 5 sama dengan 56. Sebab apa? Sebab murid yang berjaya menjawab soalan B ialah 56 murid. So, persamaan kita untuk B, X tambah Y tambah Z tambah 5 sama dengan 56. So, tinggalkan nombor bulat dibawa ke sebelah kanan, operasi diterbalikkan. So, 56 tolak 5, 51. So, persamaan baru yang kita dapat daripada B ialah X tambah Y tambah Z sama dengan 51. Kemudian C, W tambah X tambah Z tambah 11 sama dengan 73. Tinggalkan tolakkan. So, kita dapat 62. Okey, kenapa persamaan-persamaan ini penting? Kerana kita akan masukkan dalam persamaan yang besar tadi. Persamaan keseluruhan. Okey. Okey, kejap. So, jadi kita akan masukkan dalam persamaan yang besar kan? Persamaan yang besar itu ialah okey, kita dah sampai sini tadi kan, saya dah terangkan. W, X, Y, Z mestilah 78. So, daripada sini kita salin W, X tambah Y tambah Z mestilah 78 kan? Dan kita masukkan persamaan yang kita dapat W tambah X tambah Y tu sama dengan 56. Iaitu pada persamaan mencari A tadi tu, hasilnya kita dapat W tambah X tambah Y sama dengan 56. Jadi, masukkan 56 sambung salin Z sama dengan 78. Daripada sini, bermaksud cara ini ialah cara kita memasukkan anu ke dalam anu. Untuk kita dapat ringkasan persamaan, kita kena guna cara memasukkan anu ke dalam anu. Ini kita panggil persamaan kuadratik.
Okey. Persamaan kuadratik. Ni awak kena belajar nantilah. Awak akan belajar waktu sekolah menengah. So, bila kita dapat tahap ini, kita bolehlah dapat Z sebab tinggal satu anu. Z sama dengan 78 tolak 56 sama dengan 22. So, Z ini maksudnya 22. So, kita pergi pada ini. Z kita dapat 22. So, cikgu kena guna warna lain supaya awak tak keliru. So, Z kita dah dapat 22. Okey. Kemudian, nak meneruskan pencarian anu-anu yang lain, masih lagi kita menggunakan persamaan yang asal. Persamaan jumlah tadi tu, iaitu W tambah X tambah Y tambah Z sama dengan 78. So, kita gunakan untuk mencari anu seterusnya, salin balik, benda yang sama. Tetapi kali ini kita masukkan persamaan yang lain. Persamaan X tambah Y tambah Z sama dengan 51, iaitu pada pencarian pencarian soalan B. Hasilnya kita dapat X tambah Y tambah Z sama dengan 51. Jadi kita masukkan ke dalam ini. X tambah Y tambah Z, maksudnya 3 ni 51. So, ini turunkan nilai dia 51. W salin balik. So, kita dapat meringkaskan persamaan jadi begini. Kemudian, apabila anu dah tinggal satu, kita bolehlah cari W ni. Jadi, caranya 78 tambah jadi tolak 51, dapat 27. So, kita dapat W sama dengan 27. So, W kita dapat 27. Dah dapat, kita masukkan. Okey. Kemudian, kita teruskan. Kita dah dapat W. Cari anu seterusnya. Kita boleh mencari terus anu X. Anu X ini adalah, kalau cikgu tunjuk balik, anu X ialah yang duduk di tengah-tengah yang bercantum antara ketiga-tiga bulatan. Bermaksud X ini ialah bilangan murid yang menjawab ketiga-tiga soalan A, B, C dengan betul. Inilah yang soalan suruh kita cari. Berapa murid yang menjawab ketiga-tiga soalan dengan betul? Bermaksud kita fokus kita mencari apa nilai X. X ini adalah jawapan akhir kita. So, langkah seterusnya kita boleh mencari nilai. Tadi dah cari W kan, 27. Kita boleh terus mencari nilai X dengan menggunakan persamaan yang dah ada W dengan Z. W kita dah cari 27, Z kita dah cari 22. W tambah X tambah Z sama dengan 62. Ini adalah persamaan untuk grade, untuk soalan C, grade pula. Untuk soalan C. Untuk soalan C, hasil kita selesaikan tadi, kita dapat W tambah X tambah Z sama dengan 62. Kenapa kita ambil persamaan ini? Kerana persamaan ini hanya melibatkan 3 anu dan 2 daripadanya kita dah tahu. So, kita tinggal cari X sahaja. So, langkah terakhir, kita menggunakan persamaan hasil daripada kita mencari soalan C tadi tu, iaitu W tambah X tambah Z sama dengan 62. Masukkan anu yang kita dah cari di awal tadi. W 27, W 27 dan Z di atas tadi ni. Z sama dengan 22. So, masukkan. Kita jumlahkan dapat 49. So, akhirnya persamaan kita menjadi lebih ringkas lagi. Sebab yang tinggal sekarang hanya X tambah 49 sama dengan 62. So, akhirnya kita boleh tinggalkan X sahaja. Sama dengan 62 tolak 49. Sebab itu jawapannya kita dapat 13. Okey, kelas. Okey, korang kalau tak faham, tengok balik, rewind balik video cikgu ni ya. Okey, setakat itu saja. Study. Jangan tak study
Kena study, kena fahamkan sikit-sikit supaya esok tak adalah kita tak sempat, sekurang-kurangnya kita tak fokus untuk jawab semua soalan. Sebab mungkin soalan-soalan yang keluar esok ni lebih mencabar dan juga yang belum pernah kita buat latihan bersama. Corak dia macam tak pernah buat sebelum ni. Itu satu cabaran. Jadi study korang. Okey, itu saja. Kita jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.